Pekerjaan apapun yang bermula dengan langkah pertama, minat dan usaha yang gigih pasti membuahkan kejayaan. Pekerjaan menternak binatang seperti ayam, kerbau dan kambing adalah satu usaha alternatif untuk meraih sumber rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik di mana baginda dalam usia remajanya bekerja sebagai mengembala kambing kepunyaan keluarga Banu Sa'ad. Kebanyakan kaum Arab memiliki kambing biri-biri sebagai binatang ternakan mereka. Masa kini pekerjaan menternak kambing bukan lagi dipandang sebagai satu pekerjaan sambilan atau binatang peliharaan, tetapi pekerjaan menternak kambing sudah menjadi satu industri perniagaan secara komersial. Permintaan kambing pedaging daripada orang ramai sama ada dari pembekal restoran untuk pembelian konsumer harian, musim Hari Raya Korban dan ibadah akikah memberi peningkatan bagi permintaan daging kambing. Di awal pagi kami sudah menuju ke Kampung Sungai Lalit di Kampung Sungai Liang. Dalam episod usahawan kali ini, kami bertemu dengan seorang penternak dan pengusaha kambing yang berjaya untuk bertemu Awang Zaidini bin Haji Zabaidi. Perjalanan dari Bandar Seri Begawan menuju ke Kampung Sungai Lalit mengambil masa 45 minit. Sepanjang jalan Kampung Sungai Lalit, kami melihat panorama kebun-kebun sayur, tumbuh subur dan luas kepunyaan penduduk kampung. Setiba kami di rumah Awang Zaidini, beliau berada di kandang kambingnya. Beliau sibuk melihat keadaan kambing-kambing ternakannya. Zaidini adalah seorang pengusaha kambing sejak tahun 2008. Dalam usianya 35 tahun, beliau telah berjaya dalam pengusaha kambing. Jam 9.15 pagi, Zaidini menyediakan perkakas untuk memotong rumput iaitu pisau dan rambat. Bersama pekerjanya, Awang Zaidini pergi menuju ke kawasan ladang rumput di kawasan Sungai Liang. Matahari menyinar alam dengan sinaran cahayanya. Di kawasan ladang rumput ini, saujana mata memandang dengan kehijauan rumput-rumput yang menghijau. Di sinilah Zaidini dan beberapa orang penternak kambing dan kerbau yang lain mengambil rumput-rumput untuk makanan binatang ternakan mereka. Rumput-rumput ini dikenali sebagai paragrass. Walaupun dalam keadaan cuaca yang panas, Zaidini bersemangat mengambil rumput-rumput untuk memberi makan kambing-kambingnya. Aktiviti ini sudah menjadi rutin dalam kehidupannya sebagai penternak kambing. Beliau masih menggunakan pisau untuk memotong rumput daripada menggunakan mesin rumput. Rumput paragrass adalah rumput yang biasa diberikan kepada binatang ternakan seperti kambing, kerbau dan sapi. Rumput ini mudah diperolehi di kawasan negara kita ni. Setelah rumput-rumput cukup, Zaidini menyimpan rumput-rumput ini di kereta pacuan 4 rodanya. Rumput-rumput disusun dengan kemas dan ditutup dengan rambat.
perjalanan pulang menuju ke rumahnya hanya mengambil masa 15 minit. Zaidini menternak kambingnya di belakang rumahnya, di mana beliau membina kandang khas yang sederhana luasnya untuk menternak kambing. Di sinilah kambing-kambing ini membesar dan membiak. Bahkan, tempat khas untuk kambingnya melahirkan anak disediakan dengan susunan nombor. Zaidini menternak kambing tempatan dan kambing boer yang diimport dari Australia. Kambing boer jantan yang dewasa boleh mencapai berat melebihi 120 kilogram. Kambing boer yang mempunyai genetik dan ciri-ciri yang baik sebagai penjantanan boleh mencapai harga yang tinggi. Dengan bantuan 2 orang pekerjanya, beliau menguruskan kambing-kambingnya. Walaupun beliau seorang pekerja tetap di BLNG, di mana beliau bekerja setiap hari, tetapi sepulang dari bekerja dan pada setiap hari Sabtu dan Ahad, beliau akan menguruskan kambing-kambingnya. Urusan yang bersistematik menghasilkan kambing-kambing yang berkualiti. Zaidini mula menternak kambing pada tahun 2008. Bermula dari minat, pemerhatian dan mendengar cerita dari mereka yang sudah lama berkecimpung dalam menternak kambing, mencetuskan idea untuk lebih serius dalam menternak kambing secara komersial. Permulaan cuma kami ni bercerita sama orang tua pasal kambingan ni. Sudah dari sana macam mana pengurusan kambingan ya? Bila melihat orang jernih ke kandang kambing orang, sambil itu dari sana ada view, dan baru tah rasa ko kira berminat. Tapi sebelum ko berminat atau mau teruskan kambing atau baru tah orang aku mempelajari. Orang melalui artikel, melalui internet, buku-buku, macam mana pengurusan kambing, macam mana cara mendatang kambing, adakah cara berlepas ataupun main berkandang. Research itu ambil masa aku kira-kira 3 ke 5 tahun. Belum lagi aku mulakan. Orang minat itu kuat, tapi belum mulakan. Membaca banyak, melihat video, sambil itu baru tah orang yang kambing mertua aku mulakan. Dan baru kambing lahir itu, sudah aku memegang kambing itu beranak, malam itu jam 10, kandang lama tu baru-barunya. Sudah aku memegang kambing ini, mungkin anita orang atau untuk aku mulakan kambing ini. Sudah tu baru aku membeli 6 ekor kambing. Dari anak kambing, sudah tu berminatnya kambing bor, aku membeli 6 ekor baka. 2 ekor baka, 4 ekor induk. Dari sana, pelan-pelan membiak, dari persendirian, belum lagi ada pekerja apa-apa. Bermula dengan membeli 6 ekor anak kambing dan 6 ekor kambing dewasa jenis boer untuk dijadikan baka. Beliau terus mengembangkan usaha menternak kambing sehingga kambing-kambingnya mencecah kepada 100 ekor. Kambing dijual apabila cukup syarat untuk dijadikan ibadah korban dan akikah. Ada juga yang membeli kambingnya untuk dijadikan permulaan menternak. Mula-mula perkembangan ini dari 2007. Dari kambing kampung, kambing lokal. Sudah orang 2008 baru seriously membawa masuk kambing bor. Sudah membawa kambing bor itu baru menambah. Dan kita mengenali aku dari Facebook itu. Dari Facebook itu 2012 baru tak aku membuka Facebook itu. Untuk orang berniaga secara online. Lagipun aku pun ada lesen. Itulah kira di sana. Andazaf Agriculture Farming. Dari sana sudah aku membuka.
berkenalan sama masing-masing lah, anak tempatan. So makin berkawan aku sama orang, ambil ideas macam mana. So we keep in touch lah kiranya. After that berkenalan juga sama orang luar. Dari sana makin menambah experience, ideas, knowledge, everything lah kiranya. Baru aku atau makin confident lagi mau meneruskan. Hingga sampai dari 2008 hingga sampai tahun ini lah 2015 sekarang ini. InsyaAllah kira mau diteruskan lah akan datang. Menternak kambing memerlukan kesabaran kerana bukan mudah untuk menternak kambing-kambing yang banyak. Kesihatan kambing juga diambil perhatian yang khusus. Zaidini sentiasa mengambil berat tentang keadaan kambing-kambingnya. Ketika kami membuat penggambaran, pegawai dari Unit Perkembangan Pertanian Daerah Belaid datang ke kandang kambing Zaidini. Rutin setiap bulan pegawai pertanian ini adalah untuk pemeriksaan kambing-kambing. Kambing-kambing juga diberikan vaksin untuk mencegah dari terkena serangan penyakit. Selain itu, pegawai pertanian juga memeriksa keadaan kambing-kambing untuk memastikan kambing-kambing tersebut tidak ada masalah kesihatan dan tidak dijangkiti penyakit. Jika ada masalah dengan keadaan kambing-kambingnya, Zaidini sering berbincang dengan pegawai pertanian untuk meminta pendapat, penjelasan dan nasihat bagi memastikan kesihatan kambing-kambing dalam keadaan yang baik. Pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan melalui Unit Kesihatan Haiwan dan Kawalan Penyakit sentiasa berkunjung untuk melihat dan memberikan vaksin serta vitamin kepada binatang-binatang ternakan yang diusahakan oleh penternak-penternak di negara Brunei Darussalam. Dr. Diana Dennis, Ketua Bahagian Industri Ternakan, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, memberikan panduan kepada penternak-penternak kambing dalam cara penjagaan yang betul. Masalah yang sering dihadapi, satu daripadanya is cacing dari rumput yang diberi, terutama sekali kalau sistem ragutan. Ini berisiko tinggi dan tata cara rumput pemberiannya dengan penggunaan pemberian ubat penyah cacing mengikut kadar dan dos yang berpatutan adalah amat penting. Bagi yang kedua, masalah yang selalu ada ialah zat yang tidak seimbang. Masalah utama dalam sistem intensif, terutama sekali dalam sistem cut and carry. Jikalau kurang zat-zat tertentu, boleh menyebabkan masalah seperti rapuh tulang, kesuburan ternakan yang kurang, kurus ataupun sistem ketahanan yang kurang, menyebabkan mudah kejangkitan penyakit-penyakit yang lain. Dan yang ketiga yang paling sering kali dilihat ialah penyakit kulit. Penyakit kulit seperti kurap, hama, mites dalam bahasa Inggerisnya, kutu, tungau, boleh menjejaskan ketahanan badan ternakan terutama sekali yang bunting dan masih anak. Ini kerana kutu ataupun tungau pembawa penyakit vektor bagi parasit darah yang boleh menyebabkan bengkak hati, kurang darah dan juga kematian. Jadi cara untuk menangani ialah mengamalkan kebersihan kelompok ternakan dengan memastikan dari mana punca jangkitan. Adakah dengan kemasukan haiwan yang baru, orang yang masuk ke dalam ladang, haiwan liar seperti makhluk perosak, tikus ataupun anjing liar yang masuk ke dalam reban. Jadi secara rumusan adalah disarankan jika memerlukan khidmat nasihat pakar veterinar, boleh menghubungi unit-unit di bawah bahagian industri ternakan yang mana boleh membantu penternak-penternak kambing. Awal pagi, Zaidini sudah memulakan rutin hariannya dalam menternak kambing. Beliau akan melihat keadaan kambing-kambingnya. Kambing-kambing diberi makan rumput paragrass 3 kali sehari. Selain rumput paragrass, Zaidini memberi makan kambingnya rumput gajah iaitu Napier grass, rumput batung-batung, daun kalipapa dan sebagainya.
Faktor penting kalau untuk sebagai yang berguna kepada penternak kambing, satu, kecukupan makanan. Ini dapat dilihat dari segi keperluan kambing, selalunya yang dikatakan ad libitum, dan juga simptom seperti pengunyahan semasa lapang haiwan, iaitu aktiviti penghadaman adalah baik, dan keadaan makanan yang kelihatan mempunyai sisa, kecukupan bagi jumlah haiwan yang ada artinya. Dan yang kedua, keperluan nutrien. Ini berbeza kepada tahap aktiviti atau fasa tumbesaran haiwan, seperti yang bunting, anak kambing, dewasa, dan juga jenis rumput-rumput yang diberi dari segi kandungan serat yang diperlukan oleh haiwan. Dan yang ketiga, selalunya ternakan kambing ia jenis haiwan sosial. Jadi adalah disarankan untuk mengadakan ruang dalam reban untuk haiwan berinteraksi lah, untuk digalakkan mengurangkan stres dalam reban. Tapi hati-hati dengan kelompok-kelompok yang digabungkan atau dicampurkan untuk mengelakkan perkelahian atau pencederaan. Zaidini sentiasa mengambil berat tentang permakanan kambing-kambingnya. Selain diberi makanan asasi rumput, kambing-kambingnya diberi jua makanan pelet. Pelet adalah makanan alternatif untuk diberikan kepada binatang-binatang ternakan. Pelet boleh didapati dari kedai-kedai runcit atau kedai khusus untuk binatang. Secara ringkas untuk memberitahu tentang pemeliharaan kambing ternakan, yang kami ingin serapkan ialah penting untuk mempraktikkan amalan baik pemeliharaan haiwan, iaitu Good Animal Husbandry Practices. Ianya satu guideline atau panduan untuk memastikan pengurusan ternakan dilakukan dengan baik. Amalan tersebut merangkumi aspek permakanan, sistem rumah ternakan yang dipilih, keperluan kesihatan haiwan, pekerja, termasuk juga dengan sistem dokumentasi ladang. Ini amat perlu. Dengan menerapkan amalan tersebut, sistem peternakan menjadi lebih teratur dan lebih efisien. Jadi nasihat kami Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, terutama sekali bahagian industri ternakan, ialah untuk disarankan bagi penternak kita untuk tetap berusaha dengan giat dalam usaha mereka menternak kambing. Seperti yang kita maklum, sememangnya ada permintaan untuk daging kambing, bukan sahaja melalui akikah dan korban, tapi juga untuk pembelian konsumer harian. Dan kerana ini, Jabatan Pertanian Agri Makanan akan tetap mendukung dan berkomitmen kepada penternak-penternak ketani dalam apa juga yang kami, sektor ternakan, melalui program-program tertentu dapat memberikan dengan sedaya upaya yang mampu agar industri ini mencapai sara diri. Ini adalah harapan kami di bahagian industri ternakan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Bagi Zaidini, memelihara kambing memberikannya satu kepuasan. Dari minat memelihara kambing, kini beliau dapat mengembangkan perniagaan menjual kambing melalui syarikatnya ZAF Agriculture Farming. Melalui penggunaan media sosial Facebook dengan nama Penternak Kambing Brunei Darussalam, beliau dapat menjual kambing-kambingnya secara online. Selain itu, dapat memberikan informasi dan berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan media sosial yang lain mengenai menternak kambing. Sepanjang penglibatan Zaidini dalam menternak kambing, Zaidini sering mengikuti program dan taklimat yang diadakan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan seperti taklimat menternak kambing dan biri-biri, Majlis Muzakarah Pertanian dan Agri Makanan, Majlis Jerayawara Skim Insentif Pertanian dan Agri Makanan serta mengikuti Pesta Pertanian di Kampung Sungai Lalit bahagian ternakan kambing. Program-program inilah yang dapat menambah nilai pengetahuannya dalam menternak kambing. Kandang kambing Zaidini juga menjadi lokasi lawatan pegawai-pegawai kerajaan yang akan menamatkan perkhidmatan yang dikendalikan oleh Institut Perkhidmatan Awam IPA. Zaidini memberikan taklimat dan berkongsi pengalaman dengan pegawai-pegawai yang berminat dalam mengusaha kambing. Sokongan dari isteri dan keluarganya membuatkan Zaidini lebih bersemangat lagi dalam meneruskan usaha menternak kambing. Baginya, setiap cabaran dalam mengusahakan perniagaan kambing-kambing ini dijadikan motivasi dan semangat.
Okey, harapanku insyaallah kalau diizinkan aku mau membasarkan lagi kandang nyorang pembiakan kambing ni. Mudahan cua nyorang atulah boleh diteruskan. Lagipun reason menternak kambing ni bukan saja untuk diri sendiri, adalah untuk keluarga juga. Untuk keluarga, untuk nyorang anak-anak dan generasi akan datang dari sana. Itu harapanku yang kuat lah kiranya. Inilah pengusaha yang berjaya. Dalam usianya yang muda, Zaidini sudah memiliki perniagaan menjual kambing-kambing. Minat dan usaha beliau kini membuahkan hasil dan rezeki.